Yo, what's up guys, Pierre Andre is back. Alright, hari ni aku baru je create satu YouTube channel baru aku, iaitu Pierre Andre Vlog, di mana aku akan vlog tentang kehidupan harian aku. So kalau korang berminat nak tahu, jangan lupa subscribe guys. Alright, ciao. For all kat luar, SPM ke, PMR ke, UPSR semua, Ungkap pada cerita-cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah Yo, what's up guys, Pierre Andre is back. Alright, Assalamualaikum and salam jatuh pada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome guys. Yes, seperti yang korang tahu, hari ni hari Rabu. Hari Rabu adalah segmen top 5 favorite pilihan Pierre Andre. Kalau last week kita dah tengok top 5 A-list actor yang paling aku suka. So untuk kali ni aku nak bagi sesuatu yang lain. Aku nak share dengan korang top 5 hasil tulisan karya aku, maknanya skrip lah. Hasil skrip aku yang bukan aku arahkan. So mungkin ada antara korang yang tahu, mungkin aku rasa ramai yang tak tahu kot. So untuk kali ni, episod kali ni aku nak share dengan korang top 5 skrip filem aku yang bukan aku arahkan. So yes, okey tak okey? Ngam tak ngam? Okey, kalau ngam, kita cepatkan straight forward sebab aku banyak dapat komplain, bukan komplain lah, komen yang suggest aku supaya pendekkan intro. So aku pun tengah nak belajar jadikan konten ni lebih padu untuk korang. So untuk kali ni kita pendekkan intro kita straight forward guys. So yes, untuk nombor 5 skrip hasil tulisan Pierre Andre yang bukan Pierre Andre mengarah, aku rasa untuk yang nombor 5 ni semua orang tahu, sebab filem ini berjudul Jangan Pandang Belakang. Yes, Jangan Pandang Belakang guys. So korang tahu filem Jangan Pandang Belakang adalah salah sebuah filem horror Malaysia yang pernah sukses sekitar tahun 2007. So skrip Jangan Pandang Belakang adalah skrip aku yang olahkan sendiri. Cumanya dalam filem Jangan Pandang Belakang ni banyak orang confused. Diorang ingat aku yang arahkan filem ni. Sebenarnya bukan aku yang arahkan guys. Filem ni diarahkan oleh Ahmad Idham dan aku hanyalah bertindak sebagai seorang pelakon dan juga seorang penulis. And yes, untuk nombor 5, seperti yang korang tahu, filem seram Jangan Pandang Belakang adalah hasil tulisan aku atau skrip aku yang bukan aku arahkan. So kita go to next top 4, iaitu nombor 4 hasil skrip aku yang bukan arahan aku. So untuk nombor 4 jatuh kepada skrip atau filem yang berjudul Congkak. Yes guys, Congkak pun adalah salah sebuah filem seram. Ini adalah skrip aku juga, cuma kali ni aku tak berlakon. Dan Congkak pun adalah arahan daripada Ahmad Idham. Kalau tak silap aku, yes, aku rasa Ahmad Idham. So first Jangan Pandang Belakang, and then sekarang Congkak. Aku rasa Congkak dihasilkan sekitar tahun 2008 kot, oleh Metrowell juga. So mungkin ada antara korang yang dah tengok, mungkin belum. Kalau belum, cuba cari-cari peluang untuk tengok filem Congkak. Of course ni adalah filem horror. Aku kalau nak cerita sinopsis dia, aku pun dah tak berapa ingat lah, sebab dah lama. Tak apa. So untuk pengetahuan korang, Congkak adalah hasil skrip tulisan aku yang mungkin ada orang tak tahu. So untuk nombor 4, filem Congkak adalah skrip hasil tulisan Pierre Andre. So jom kita move forward kepada nombor 3. So untuk nombor 3, skrip atau filem yang bukan aku arahkan tapi skrip pada aku, jatuh kepada filem Paku Pontianak. Filem hantu lagi guys. Aduh, banyak betul lah skrip hantu aku buat ni. So yes, okay, filem Paku Pontianak ni ada 2 tau guys. Korang jangan salah faham, ini bukan filem yang terbitan Grand Brilliance tu, tak silap aku. Ini adalah filem terbitan Metrowell yang dilakonkan oleh member aku, Pekin Ibrahim. Yes, yang dilakonkan oleh Pekin Ibrahim dan juga Ukasha. So
filem Paku Pontianak ni pun adalah salah sebuah skrip aku yang aku hasilkan, tapi aku tidak bertindak secara langsung atau tidak terlibat secara langsung dalam menjayakan filem ni. Aku sekadar sebagai seorang penulis skrip saja. So yes, nombor 3, skrip yang ditulis oleh aku lah bertajuk Paku Pontianak. Filem Paku Pontianak ni pun aku ingat-ingat lupa juga dia punya cerita, sebab banyak sangat skrip yang aku tulis, sampai ada skrip yang aku boleh lupa aku yang tulis. Memang kalau benda ni agak kelakar, pasal aku pernah terlupa yang aku adalah penulis filem Paku Pontianak ni. Sampailah hari tu aku tengok filem ni, dan bila keluar credit title tu, cakap aku tulis lah cerita ni. So baru aku ingat aku adalah seorang penulis untuk skrip Paku Pontianak. So aku tak tahu benda tu hanya bagus atau tak, sebab aku risau juga sekarang ni aku cepat lupa banyak benda yang aku cepat lupa. Aku tak tahu kenapa jadi macam tu. Tapi tak apa, kita move forward kepada nombor 2, skrip filem yang aku tulis tapi bukan aku arahkan. Okey, untuk nombor 2 ni dia lain daripada lain, dia bukan genre horror. Dia adalah sebuah genre rom-com, iaitu romantic comedy. So romantic comedy ni sebenarnya genre yang paling aku suka guys, tapi aku tak banyak buat filem atau skrip yang bergenre romantic comedy ni. Ada tu ada, tapi lebih banyak kepada filem-filem seram. So untuk nombor 2, skrip yang dihasilkan oleh aku tapi aku tak arahkan, iaitu filem Selamat Pagi Cinta. So Selamat Pagi Cinta ni adalah filem arahan Yana Samsudin, dan juga hasil tulisan aku lah, aku yang buat skrip kan. So dalam filem ni kita ada pelakon yang agak hebat guys. Kita ada Fazura, kita ada Q Haida, and then kita ada Sharifah Amrani, dan aku jugalah. So kalau kau tengok keempat-empat pelakon ni kira macam reunion budak-budak Golan Gincu lah. So memang kita orang bersahabat di dalam set dan di luar set. Jadi chemistry tu, sebab kita dah biasa bekerja sama, so chemistry tu agak senang untuk dapat dalam filem Selamat Pagi Cinta. So Selamat Pagi Cinta ni sebenarnya dia mengisahkan dua cerita yang berbeza dengan time frame yang berbeza. Satu berlaku past dan satu berlaku present. So benda tu korang tak akan tahu sehinggalah ending tu baru tahu, rupanya kisah yang si A ni dia berlaku dahulu, yang si B ni dia berlaku sekarang. So tapi yang best tu kedua-dua ni adalah berkisahkan tentang cinta. So siapa tak tengok lagi filem Selamat Pagi Cinta, cuba cari cerita tu dan cuba korang tengok. InsyaAllah mungkin korang suka. So untuk yang nombor 1, aku rasa ni ramai orang tak tahu ini adalah hasil karya aku, hasil tulisan aku, tapi aku tak mengarah filem ni. Sebenarnya filem ni bukan terbitan Metrorail, dia adalah terbitan tayangan unggul. So kalau korang nak tahu apa, untuk filem untuk top nombor 1 yang aku rasa orang tak tahu ini adalah hasil tulisan aku, filem ini berjudul Langgar. Langgar adalah salah sebuah filem gangster action lah. Sebenarnya Langgar ni adalah sepatutnya projek kedua aku dengan tayangan unggul selepas filem Aku Kau dan Dia, sebuah cerita cinta yang dilakonkan oleh Remy Ishak. So selepas aku buat projek Aku Kau dan Dia dengan tayangan unggul, lepas tu mereka ada offer aku untuk buat satu lagi filem, dan aku decide untuk nak buat filem aksi, itu gangster sebab aku tak pernah buat filem gangster. So itulah terhasilnya idea aku nak buat skrip Langgar. So sebenarnya skrip Langgar ni adalah salah sebuah skrip yang antara skrip yang aku suka. Pasal apa? Aku buat research agak dalam guys, sebab bila melibatkan cerita-cerita gangster, aku cuba nak bawa dia serealistik yang boleh. So untuk dapatkan karakter-karakter ni, aku sendiri kena bergaul dengan organisasi atau gangster-gangster Malaysia yang ada dekat Malaysia lah. So untuk aku nak tahu diorang punya lifestyle, diorang punya social ekonomi diorang punya segala benda lah. Tapi bila kita shoot benda tu, of course kita exaggerate dia, kita jadikan dia lebih besar lah. Kalau ikutkan sebenarnya bila aku kenal dengan diorang ni taklah sejahat atau
hardcore yang kita fikirkan. Boleh tembak-tembak orang, bunuh-bunuh, tak ada orang macam kita juga. Cuma kalau of course dalam filem ni kita nak nampakkan benda tu lebih exaggerate kan, lebih wow macam tu. So itu yang kita buat dia nampak lebih ganas. So untuk skrip Langgar ni, okey, sebenarnya cerita ni memang aku yang sepatut arahkan, tapi waktu yang sama aku ada satu projek lain yang aku buat. So aku cakap dengan Tayang Unggul, aku perlukan seorang director untuk aku kolaborasi. So time tu aku jumpa dengan Sin Rafish dan mengenali Sin Rafish ni. Dia ni ada knowledge filem juga. So bila aku tengok cara dia dan aku tengok pemikiran dia memang minat filem dan dia ada knowledge yang bagus, yang agak bagus lah. So that's why aku cakap dengan Gayatri, cakap aku perlukan seorang director yang boleh support aku. So akhirnya aku ambil Sin untuk jadi aku punya co-director. And then somehow ada ada benda yang aku tak dapat elakkan, dan aku terpaksa korbankan Langgar, dan aku cakap dengan Sin, tak apa, so dia teruskan. So Hussein Rafish yang mengarah filem Langgar ni, ini consider first filem dia lah. So Langgar first filem Sin Rafish yang sepatutnya aku berkolaborasi dengan dia, tapi sebabkan ada isu yang bukan isu lah, ada sesuatu yang tak dapat dielakkan, so aku terpaksa tarik diri daripada projek tu, dan biar diorang teruskan projek Langgar tu. So yes, itu dia top 5 skrip filem yang aku tulis tapi bukan aku arahkan. So untuk nombor 5, korang tahu kan, Jangan Pandang Belakang. So filem ni memang filem box office lah, dengan kutipan yang agak baik, hampir 7 juta pada waktu tu. And then nombor 4, skrip filem Congkak. Filem Congkak pun adalah sebuah filem seram yang aku tuliskan tapi aku tak arahkan. And then nombor 3, ada filem Paku Pontianak yang diarahkan oleh Bob Ismail Hashim, yang dilakonkan oleh Pekin Ibrahim. Pun aku tak arahkan, aku sekadar bertindak sebagai seorang penulis skrip aja. And then nombor 2, kita ada filem romantik komedi, iaitu filem Selamat Pagi Cinta. So yang Selamat Pagi Cinta ni, pada aku cast dia agak kuat lah. Dia punya pelakon-pelakon dia agak strong dari segi nama dan populariti. Pada aku lah, pada pendapat aku, untuk nak menjadikan sebuah filem tu, seseorang pelakon tu pun memainkan peranan bagaimana orang nak tengok filem tu atau tidak. So untuk Selamat Pagi Cinta, of course kita ada Fazura, dan Fazura siapa tak kenal dia kan, antara seorang pelakon yang sangat terkenal kat Malaysia ni. And then kita ada Syaiful Amani, seorang pelakon yang sangat berbakat. And then kita ada Q Haidar guys, seorang pelakon yang memang luar biasa. And then kita ada seorang pelakon Pierre Andre tu kan. So yes, and nombor 1 skrip filem yang aku tuliskan tapi aku tidak arahkan, yang seperti aku dah cakap tadi, iaitu filem Langgar. So filem Langgar ni, of course kau tak boleh compare dengan KL Gangster lah. KL Gangster dengan Langgar ni dua populariti yang sangat berbeza. KL Gangster siapa tak tahu kan, and filem dia luar biasa. And itu yang aku cuba nak buat sesuatu yang macam KL Gangster, and then kita hasilkan filem Langgar. So kalau kau tengok Langgar pun memang dia punya cast dia sangat luar biasa guys. Banyak cast yang hebat-hebat. Kita ada Namron, kita ada Hans Isaac, kita ada K. Rahman, Natasha Hudson, banyak guys, memang banyak. Adi Putra adalah main karakter untuk filem Langgar tu. Siapa tak tengok lagi filem Langgar, pergi cari peluang tengok filem Langgar tu. First filem hasil arahan Sin Rafish dan juga hasil tulisan aku lah. So yes, itu dia top 5 skrip filem yang aku hasilkan tapi aku tak arah, aku tak mengarah. Kalau tak, yalah, banyak sangat yang aku tulis aku arah, aku tulis aku arah. So ini antara skrip filem yang aku hasilkan tapi aku tak mengarah guys. So yes, sekarang korang dah tahu kan. And untuk next top 5, aku tak sure aku nak buat apa, tapi aku nak try cari something yang special sikit untuk korang. So aku harap untuk video kali ni korang terhibur. Ada sedikit
pengetahuan yang aku boleh share dengan korang lah. Sebab mungkin ada antara korang tak tahu kan, so sekarang korang dah tahu. So kepada semua penonton setia Andre Brothers guys, terima kasih banyak-banyak. Aku bersyukur sangat. Sebab apa? Sebab channel ni dah semakin grow, dah semakin meningkat naik daripada segi subscribe, daripada segi view. Ini semua adalah sebab korang yang menentukan hala tuju channel ni. Dan aku sangat berterima kasih guys. Sebab apa? Korang sanggup subscribe, korang sanggup tekan notification, korang sanggup jadi orang yang pertama menunggu dan menantikan video daripada channel Andre Brothers. Sebab tu aku rasa sangat menghargai korang. So korang semua is the best, korang semua memang awesome lah, macam aku punya tagline tu. So kita jumpa untuk kita punya next video top 5. Yalah, tak nak panjang-panjang, nanti jadi panjang video ni. So take care guys, jaga diri baik-baik, okay? Assalamualaikum, salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Ciao.